Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnianya, rahmat dan nikmatnya dapat pada pagi ini kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengisian kuliah pada pagi ini, suka saya nak menarik perhatian muslimin dan muslimat sekalian kepada tajuk yang merupakan tajuk yang penting kepada kita untuk sama-sama kita memahaminya dan juga mengingatkannya, iaitu tentang hakikat syirik, perbuatan syirik, yang mana kita tahu bahawa syirik itu ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, iaitu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Itu secara makna, secara kasarnya lah. Cuma kalau kita lihat kepada hakikat syirik ini, ia mengandungi risiko ataupun kesan kepada seseorang insan. Pertama sekali ialah syirik merupakan dosa yang paling besar yang dilakukan seseorang manusia. Nombor satu, syirik ini merupakan
dosa yang paling besar, nombor satu yang paling besar di kalangan dosa-dosa yang besar. Berpandukan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qal asyirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, jauhilah kamu 7 perkara yang membinasakan, yang 7 dosa-dosa besar yang boleh membinasakan seseorang. Sahabat bertanya, apa dia ya Rasulullah? Jawab baginda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan yang beriman yang suci kehormatan mereka melakukan perbuatan zina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini baginda meletakkan syirik yang pertama. Sebab itu kalau kita lihat dalam soal susunan ayat-ayat Al-Quranul Karim itu, tuan-tuan, yang dahulu itu ada dia punya maknanya, bahkan lebih daripada yang kemudian. Makna diutamakan yang mula. Sebagaimana hadis ini menyebut tentang syirik dulu. Kan, syirik dulu maknanya syirik merupakan dosa yang paling besar. Diikuti dengan sihir. Sebab sihir juga, tuan-tuan, dia adalah syirik juga. Dia juga perbuatan syirik sebab memuja-muja, meminta pertolongan dan perlindungan kepada golongan jin dan syaitan. Maka dia dikira sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, diikuti dengan membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, pembunuhan yang melibatkan hilangnya nyawa, tuan-tuan. Dia merupakan suatu besar kesalahan dosa itu. Melainkan yang benar, iaitu dengan cara yang benar, ialah membunuh orang yang murtad, orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh orang yang berzina yang telah berkahwin, muhsan, yakni direjam sampai mati. Pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan, ini semua pembunuhan yang hak, yang hak. Jadi yang bukan hak itu ia diharamkan oleh Allah, dan ia merupakan dosa yang besar. Lepas syirik, sihir, kemudian barulah membunuh. Diikuti dengan makan riba. Makan riba ni, tuan-tuan, dosanya besar. Lebih besar daripada berzina 36 kali. Zina ni dia punya kedudukan, riba, makan riba ni, tuan-tuan, sekali makan riba dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali. Bayangkan tu. Tapi orang relax je, makan riba semacam je. Kan? Nampak? Kemudian makan harta anak yatim, diikuti dengan makan harta anak yatim. Kemudian lari daripada medan perang,
kemudian menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil. Dia punya turutan kepada dosa besar. Itu sebab dosa makan babi ni tuan-tuan kemudian. Tapi makan tu sebab tersilap, tak tahu, tak berdosa kan. Jadi kita kena faham tu kan. Nampak gaya tu ramai dah orang makan babi kan. Cadbury tu orang makan. Jadi walau macam mana pun tuan-tuan, tak salah pasal tak tahu. Sebab Nabi kata rufi'an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Diangkat dosa daripada umatku yang tersilap, yang lupa dan yang dipaksa. Kita ni kalau kita tersilap tuan-tuan, tak berdosa. Allah Ta'ala tak kira kita pasal kita buat dengan tak sengaja, bukan dengan sebab kehendak kita. Itu kita kena faham. Dia tak payahlah nak kena samak lah kan, nak kena makan tanah ke apa benda kan. Tak payah cuci tuan-tuan, tak payah nak tukar darah, tak payah. Walaupun dah jadi darah daging pun tuan-tuan, tak payah tukar darah. Siapa pula nak derma darah pula? Ini semua ni adalah suatu perkara yang tak ada dalam Islam tuan-tuan. Yang lepas. Jadi sebab itu makan babi ni pun tuan-tuan, kalau kita lihat dosanya itu taklah seperti dosa-dosa besar yang kita sebut hari ini. Bahkan bandingan dosa makan babi ni tuan-tuan dengan dosa minum arak, mana lebih besar? Dosa minum arak lebih besar daripada dosa makan babi. Bahkan bandingan arak dengan babi ni tuan-tuan, arak lebih jelek, arak lebih buruk, arak lebih makna kata teruk lah kata, kalau nak banding dengan babi. Arak tuan-tuan, Allah laknat arak. Bukan setakat Allah laknat arak, Allah laknat orang yang minum arak, yang hidah arak, yang beli arak, yang jual arak, yang buat arak, yang makan hasil arak, yang membawa arak, yang minta arak dibawa. Semua mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan, babi Allah tak laknat. Allah tidak melaknat babi, tak mengutuk babi. Babi ni tuan-tuan makhluk Allah. Allah jadikan, cuma Allah haramkan bagi kita orang Islam makan. Adapun Allah nak mengutuk, nak melaknat babi tidak. Tak, Allah tidak melaknat. Arak ya. Minum arak memabukkan, makan babi mabuk tak mabuk? Makanlah berapa ekor sekalipun kan, tak mabuk tuan-tuan. Tapi minum arak mabuk. Minum arak boleh dikenakan hukuman hudud 40 kali sebat ataupun 80 kali. Makan babi tak kena hukum hudud, mana hukumnya tak keras, hanya dikenakan hukum takzir. Minum arak menyebabkan solat tak diterima 40 hari. Yakni solatnya tak dapat pahala. Solat wajib dilakukan juga, tapi tak dapat pahala. Makan babi tak menjejaskan solat. Nampak kan? Kalau kita nak bandingkan, arak ibu kepada segala maksiat, babi bukan ibu kepada segala maksiat. Itu bandingan tu. Kalau kita lihat, sebab itulah dalam Quran Allah hanya menyatakan hurrima alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khizir. Diharamkan ke atas kamu darah, bangkai, darah dan daging babi. Hurrima, Allah menyebut dengan perkataan hurrima, diharamkan saja. Tapi dalam soal arak Allah kata apa? Fajtanibu, bukan setakat haram, jauhilah dia. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Allah menegaskan dengan haram itu bukan setakat haram, jauhi perbuatan itu. Hanya saja arak, judi, bertemu nasib dengan anak panah, menyembah berhala, perbuatan yang keji daripada perbuatan syaitan, jauhilah ia. Ini merupakan suatu larangan yang keras, tuan-tuan. Bila sebut jauh tu makna kata dekat tak boleh, tidak boleh mendekati. Ni keempat-empat ini, judi, arak, bertemu nasib pun tak boleh, dan menyembah berhala lagi lah. Sebab itu kita nak katakan bahawa makan babi ni, tuan-tuan, dosanya kemudian nak banding dengan apa lagi? Minum arak, berjudi, rasuah, makan rasuah kan? Ia juga tu, itu semua mengundang kepada neraka tu. Allah sebut neraka. Rasuah ni, tuan-tuan, Allah ancam, Nabi ancam dengan neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah di dalam neraka. Tapi Allah tidak mengancam orang yang makan babi masuk neraka. Tak. Tapi Allah ancam orang yang makan rasuah masuk ke dalam neraka tu. Itu kita kena tengok balik bagaimana soal ni. Tapi walau macam mana pun, tuan-tuan, kita ni pasal apa? Kita ni benci, anti sangat babi ni. Pasal nak sebut nama babi pun tak boleh, kena tukar khinzir kan? Babi ni kira teruk lah, sebut babi pun tak boleh, tuan-tuan. Terus saya kata nak tengok babi, janganlah. Lori babi lalu pun, tuan-tuan, nak termuntah kan? Tutup hidung. Punya anti sungguh. Kita orang Melayu pasal apa? Ditanam daripada kecil lagi kan? Babi ni busuk, jijik, huduh. Bukan main. Pasal kita ditanam itu kecil sampai ke besar kita anti babi. Cuba kita tanam benda-benda haram yang lain sejak kecil, tuan-tuan. InsyaAllah bila kita dididik dengan benda-benda yang haram ni, kita benci daripada kecil, insyaAllah kita akan benci. Tapi kita tanamkan satu benda je, haram yang tu je, hak lain tak haram kan? Yang tu hak lain biasa je kan? Hak babi ni memang kita sungguh jaga sungguh kita. Makan ni, tuan-tuan, jaga sungguh, bukan main. Sungguh kita orang Melayu jaga. Pencuri, tuan-tuan, dia curi ayam, dia sembelih ayam. Dia tak makan katok, dia katok tak ayam tu. Dia tak, kalau katok ayam tu dia tak makan. Garanti dia tak makan ayam tu. Pasal ayam tu kena katok, kena pukul, tak sembelih, dia tak makan walaupun dia curi. Curi boleh kan? Tapi kalau makan ayam dia mesti sembelih. Kalau tak sembelih dia tak makan. Nampak tak siapa ajar kita ni kan? Jaga makan ni daripada kecil ni kita jaga. Soal makan ni memang, tuan-tuan kan? Alhamdulillah lah, lambak tu ialah kan? Lambak lain tak jaga. Itu masalah ni. Tapi balik kita kepada soal dosa tadi, tuan-tuan. Ni Allah Nabi letakkan dosa yang pertama sekali yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, dosa syirik ni, tuan-tuan, tidak diampun oleh Allah. Tu pasal itu, sebab itulah dia besar dia punya dosa, sebab sampai ke tahap tidak diampun oleh Allah. Maknanya sekiranya seseorang itu dia melakukan perbuatan syirik dan dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, maka dia tidak akan mendapat pengampunan selama-lamanya di hari akhirat. Maknanya dia akan masuk ke neraka selama-lamanya. Pasal ini dosa yang tidak diampun oleh Allah. Tapi kalau dia sempat untuk bertaubat, maka dia selamat. Tapi kalau dia tak sempat, maka dia tidak akan dapat pengampunan. Kerana Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seseorang yang menyekutukan dengannya, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik kepada orang yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan syirik dengan Allah,
maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata. Jelaslah ayat ini Allah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik. Maknanya kalau dia meninggal dalam keadaan dia tak sempat bertaubat, dia tidak akan mendapat pengampunan di hari akhirat. Tapi dosa-dosa yang lain Allah akan beri pengampunan. Selepas bila tuan-tuan? Selepas dia akan diazab dulu, kan? Diazab berdasarkan dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah akan ampunkan dia, keluar dia daripada neraka untuk masuk ke dalam syurga. Makna dia tidak kekal untuk masuk ke dalam neraka. Tapi yang syirik ni tuan-tuan, kekal selama-lamanya. Macam orang kafir, kan? Orang yang bukan Islam ni tuan-tuan, dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah dan dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Wal iyad billah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa syirik ni tuan-tuan, dia kezaliman yang paling besar. Kezaliman ni banyak, kan? Banyak bentuk, tapi kezaliman yang paling besar ialah syirik. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihati anaknya, wahai anak kesayanganku, jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Zalim tuan-tuan, kezaliman yang paling besar. Itu sebab dosa-dosa lain zalim juga, kan? Meninggalkan salat zalim. Orang yang berjudi dia melakukan kezaliman. Tapi syirik ni tuan-tuan dosa yang paling zalim. Maknanya dia merupakan perbuatan yang paling zalim sekali yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, amalan kebaikan orang yang melakukan dosa syirik ni tuan-tuan, amalan kebaikannya akan terbatal, musnah, binasa. Firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amalaka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu melakukan perbuatan syirik, maka amalan kamu akan terbatal dan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Kan? Maknanya tuan-tuan, risiko syirik ni tuan-tuan besar. Sekali perbuatan syirik itu sekali saja, bukan banyak kali. Sekali saja orang buat syirik, seluruh amalan kebaikan yang pernah dilakukan sebelum daripada ni semuanya dibatalkan, terbatal, musnah, binasa. Solat dia selama ni, puasa dia selama ini, zakat dia, sedekah dia, haji, umrah dia, apa pun kebaikan, amal saleh yang dia pernah lakukan, semuanya habis. Tu sangat besar tu risiko dia tuan-tuan. Ni yang kita kena jaga. Jaga jangan sampai kita melakukan satu perbuatan syirik. Jaga sungguh. Kan? Kalau setakat melakukan dosa-dosa lain itu okey lagi lah, bukanlah okey, kan? Tapi bandingan syirik dengan meninggalkan salat, misal kata. Meninggalkan salat ni tuan-tuan, dia tidaklah menyebabkan amalan kita terhapus. Kita hanya melakukan dosa tersebut dan kita bertaubatlah kepada Allah bila kita dah meninggalkan salat. Tapi kalau kita buat syirik ni tuan-tuan, semua habis, lingkup binasa, penat letih saja tuan-tuan, masa terbuang, duit pun habis. Kan? Ada begitu. Jadi inilah benda yang kita kena jaga sungguh ni. Jangan sampai kita buat satu saja perbuatan syirik dapat menghapuskan, membatalkan seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Wal iyadzabillah. Baik. Yang kelima, orang yang melakukan perbuatan syirik ni termasuk di kalangan orang yang rugi. Bila rugi ni tuan-tuan, makna apa? Neraka tempat dia. Sebab bila Quran kata rugi, nerakalah tempat dia. Bila Quran kata untung,
syurgalah tempat dia. Tu ya. Mudah tuan-tuan. Makna kita nak lihat bagaimana untung apa dia punya balasan dia, syurga. Mana untung syurga, rugi neraka. Kan? Iman syurga, kafir syirik neraka. Bukan payah. Makna mudah saja tuan kan. Dua benda je. Dua perkara je tuan kan. Iman kufur, pahala dosa, halal haram. Mana banyak benda kan? Dua benda tu je kan? Itu sebenarnya kan, kalau kita lihat. Kemudian rugi kan? Sebagaimana Allah kata wala takunanna minal khasirin, kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Yang keenam, orang yang melakukan dosa syirik ini tuan-tuan, perbuatan syirik ini diharapkan bagi orang syirik syurga dan kekal dalam neraka selama-lamanya tuan-tuan. Itu dia. Ini risiko besar ni kan. Dia akan masuk neraka selama-lamanya, diharamkan bagi dia syurga. Firman Allah Ta'ala, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya sesiapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan baginya ke atasnya syurga, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ini dia selama-lamanya tuan-tuan. Bayangkanlah kan. Itu sebab kita ni alhamdulillah lah, kita dilahirkan dalam keadaan Muslim, Islam kan. Kita sedia Islam daripada kecil lagi tuan-tuan. Ini hidayah daripada Allah Ta'ala atas sebab kita ibu dan bapa kita Islam, maka kita dapat hidayah melalui ibu dan bapa kita. Inilah mudahnya kita mendapat hidayah tuan-tuan. Tapi bagi yang bukan Islam kan, yang lahir daripada anak ibu dan bapaknya bukan Islam, dia akan jadi orang yang bukan Islam kan. Jadi kita ni dilahirkan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini suatu yang nikmat yang paling besar lah. Kan kita tahu iman ni nikmat yang paling besar. Iman tu tak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Bahkan insan ni tuan-tuan, bila dia tidak beriman, dia tidak berguna, dia tidak ada faedah, dia tak ada maknanya, kira tak ada apa-apa bagi dia. Tak ada apa-apa. Tapi dengan iman seseorang itu dia kan ada faedah. Iman itu dia ada maknanya, dia akan mulia di sisi Allah Ta'ala. Dengan sebab tak beriman dia hina kan. Orang yang tidak beriman mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi walau macam mana pun, kita jangan pula kan kita rasa selamat dah lagi kan. Walaupun kita ni lahir sebagai seorang Muslim, dan alhamdulillah maknanya dari seluruh asas tu dah ada dah. Tapi kalau kita tak jaga, tak pelihara, iman kita lingkup juga kan, lingkup habis tuan-tuan. Jadi kita itu yang kita jaga, iman tu kena jaga. Kemudian yang ketujuh, termasuk golongan yang sesat nyata. Firman Allah Ta'ala, wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata. Orang yang syirik, dia tergolong di kalangan orang yang sesat. Dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi meletakkan syirik dosa yang paling besar nombor 1 dalam kitabnya Al-Kabair kan. Kitab Al-Kabair ada 70 dosa besar. Dosa pertama sekali yang letakkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik boleh berlaku dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, yakni pegangan kan, pegangan seseorang itu, ataupun perkataan yang dikeluarkan,
ataupun perbuatan yang dia lakukan, menjadikan dia melakukan perbuatan syirik. Itu dia kan. I'tiqad pun sama lah kan. I'tiqad tuan-tuan, ni pun pegangan. Kita kena umpamanya lah, i'tiqad menyatakan tidak adanya hari kiamat umpama. Habis kan? Dia berpegang kepada tiada hari kiamat sebagai contoh, maka dia telah syirik kafir. Ataupun di i'tiqad menyatakan peristiwa mukjizat Al-Isra' wal Mi'raj tak berlaku. Ini cerita dongeng kata dia. Yang tu pun kira habis syirik dah tuan-tuan, pasal dia tak percaya kepada peristiwa mukjizat Al-Isra' wal Mi'raj. Sedangkan peristiwa mukjizat Al-Isra' wal Mi'raj ini disebut dalam Al-Quran. Al-Quran yang mengisahkan cerita ini, menyebut tentang Isra' dan menyebut tentang Mi'raj. Tiba-tiba dia tak percaya pasal apa? Tak masuk akal, tak logik. Maka dengan sebab itu dia berpandangan, beriktikad ini cerita tak betul, habis kan. Maknanya dia situ dah kan, di situ dah iktikad dia. Maka dia syirik telah kepada Allah. Kemudian perkataan sama juga kan, perkataan pun begitu juga. Yakni dia menghina Islam, samalah kan, menghina Islam, ataupun dia menyatakan ataupun memperlekeh-lekehkan Islam, habis. Tak boleh kan, mana boleh memperlekeh-lekehkan ajaran Islam. Soal terima tak terima nombor dua kan, tapi jangan memperlekeh, jangan kan? Ataupun dia menyatakan solat tidak wajib lagi, habis kan. Dia kata solat tak wajib. Kalau setakat tak mendirikan solat, dia berdosa. Tapi kalau dia kata solat ni karut je kan, buat letih je, habis kan. Mudah je. Makna tuan-tuan, syirik ni mudah kan. Dia bukan susah. Syirik itu satu perbuatan yang mudah. Itu yang kita kena jaga sangat kan. Dia seseorang itu dia boleh menjadi syirik bila mana dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul, habis. Sama juga perbuatan dia lah kan, perbuatan menyembah, memuja-muja selain daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Macam Tok Bomo, dukun, pawang kan, dia puja syaitan. Dia jadikan syaitan sebagai tempat pertolongan dia, tempat perlindungan dia. Ni kan, ni pun satu hal juga. Macam kita orang Melayu tuan-tuan, macam soal adat-adat, ada yang berkait dengan amalan syirik. Macam adat pertabalan raja, ada macam-macam tu kan. Ni semua tuan-tuan, kalau kita baca dia punya kisah pertabalan raja ni tuan-tuan, memang banyak amalan syirik. Hal-hal tak adalah kan, hal-hal yang perak bau ni tuan-tuan, dia tak ikut adat tu. Kalau dia ikut adat tu, habis tuan-tuan. Siapa yang mengiringi sultan tuan-tuan dalam upacara adat ni? Pawang diraja. Tu hak mandi 7 sungai kan, mandi 7 sungai kan. Kemudian dia ada jampi mentera dia, jampi mentera. Ni semua syirik ni. Sebab Nabi kata inna ruqa wat tamaima wat tiwal tasyir. Sesungguhnya jampi mentera, azimat tangkal dan ilmu guna-guna adalah syirik. Jampi mentera tu dah syirik dah. Nampak kan? Jadi ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita orang Melayu, yang berpegang sangat kepada adat. Adat ni tuan-tuan, dalam Islam, sekiranya dia tidak bercanggah dengan syariat, adat itu diterima. Tapi bila dia bercanggah dengan syariat, adat itu mesti ditolak. Mesti ditolak. Kalau tidak, habis. Dia boleh menyebabkan perbuatan syirik tadi. Tapi duk kira sangat ayah kan, adat ni. Macam berkabung ni tuan-tuan, adat. Dia bukan syariat. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari ni
Adat berkabung ni adat. Dia berkabung ni untuk siapa? Untuk isteri yang kematian suami saja. Untuk orang lain mana ada kabung. Nampak kan? Ikut syariat yang berkabung isteri kepada suami dia yang meninggal. 4 bulan 10 hari dia kena berkabung. Yakni dia tak boleh nak berhias, bersolek, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang menarik, tak boleh bercelak, gincu dan seumpamanya. Dan juga dia tak boleh pakai parang kemas. Dia kena keluarkan, dia kena buka semua barang kemas dia simpan. Dan dia tak boleh keluar rumah tanpa ada sebarang keperluan. Dia kena berkabung 4 bulan 10 hari. Itu iddah bagi kematian suami. Tapi kalau suami, isteri dia meninggal, tak ada berkabung. Tak ada suami berkabung, mana ada. Cuma sedih adalah, sedih pun 3 hari je lah kan. Hari keempat dah tak sedih dah. Cuma dia berkata 3 hari meleleh air mata, masuk hari keempat meleleh air liur pula dah kan. Habis tu jadi makna nak sebut dia tak ada. Makna laki-laki ni tak ada iddah kan. Laki-laki tidak ada iddah kecuali satu keadaan saja. Lelaki ni tuan-tuan dia beriddah bila ada satu keadaan. Macam mana? Bila lelaki tu dia ada kahwin 4. Seorang lelaki bila dia berkahwin 4, dia ceraikan isteri dia seorang. Dia belum boleh kahwin lagi dengan perempuan lain walaupun dia ada 3. Dia kena tunggu sampai habis iddah isteri dia yang diceraikan itu, barulah dia boleh berkahwin dengan perempuan lain. Makna dia masih kata makna dia beriddah lah tu. Makna tempoh tenang, dia tak boleh berkahwin lagi. Macam perempuan juga tak boleh berkahwin lagi. Dia kena suci 3 kali suci. Habis 3 kali suci, maka habis iddah ni barulah dia boleh berkahwin. Maka perempuan mana laki-laki begitu ya. Makna kalau yang 4 orang isteri lah kan, 4 orang isteri dia kena tunggu iddah isterinya habis baru dia boleh kahwin. Sebab dia boleh rojok masa tu. Sekiranya dia kahwin, dia tak boleh rojok lagi isteri yang diceraikan. Makna ada ketika suami beriddah. Tapi itu jarang-jarang lah tuan-tuan. Kadang-kadang kan. Ini maknanya begitu. Itu sebab. Tapi yang perempuan biasalah kan, dia ada iddah tempoh bertenang dia tu. Tapi laki-laki tak payah. Tak ada kan, setengah tu kata kena tumbuh rumput dulu. Kan? Tak ada ni adat Melayu ni. Kan? Tumbuh rumput dulu kan, jangan kahwin lagi kan. Kubur merah lagi. Itu yang hari-hari pergi siram kubur tu pasal nak bagi rumput cepat tumbuh kan. Kita ingat kot sayang sungguh ni. Pagi petang siram. Pagi petang pergi siram. Rupa-rupanya wasiat isteri dia jangan kahwin lagi sehinggalah rumput tumbuh. Wasiat tu dia pakai sungguh kan. Itu wasiat tak pakai tak apa tuan-tuan. Tak bukan syariat dia tu kan. Ayah. Satu lagi tu hak lebih lagi teruk lagi, langkah mayat dulu. Nak kahwin boleh tapi langkah mayat dulu kata. Itu ada langkah mayat tu. kan. Pasal apa langkah? Oh, is wasiat isteri dia nak kahwin lain kena langkah mayat dia. Tak payah ikut. Itu wasiat tak dipakai itu tuan-tuan. Dia bukan satu benda hak yang disyariatkan. Itu pun satu hal. Maknanya nak sebut adat tu yang duk lilit songkok dengan kain putih kan, kemudian bendera jatuh setengah tiang dan sebagainya kan, itu semua tidak ada kait dengan syariat kan. Tapi walau macam mana pun tidaklah salah. Macam pakaian juga, bila kematian itu tuan, tak ada khas memakai hitam ataupun warna-warna yang lain. Tak ada. Tidak ada suatu sunnah bila kematian kita pakai hitam. Tak ada. Tapi itu peraturan saja. Itu hanya peraturan saja tuan-tuan. Dia bukan syariat kata. Ini dengan jangan pula kata itu syariat kan. Tapi kalau kita tengok pula Kristian tuan-tuan, bila kematian memang dia pakai hitam. Kan?
Jangan kita serupa dengan dia lah. Maknanya jangan asas kepada pakai hitam ni kita tak nak dia dah ambil daripada Kristian. Kalau kita ambil daripada Kristian, kita telah menyerupai Kristian. Pak Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu-satu kaum, dia tergolong di kalangan mereka. Maknanya kalau kita memang ambil daripada situ, kita dah menyerupai mereka. Tapi kalau kita tidak ambil daripada situ, tak apa. Mana pakaian kita tu bukan kita berasaskan kepada Kristian pakai, kita nak pakai. Tak. Kalau kita asasnya begitu, habis. Maknanya kita telah menyerupai mereka. Sebab itu pakaian tidak ada khasnya tu, berkabung tak ada. Nabi kita meninggal dunia, wafat, sahabat tak berkabung pun. Kan? Mana sahabat-sahabat berkabung? Kan? Rasulullah meninggal, lagi Rasulullah ni lagi hebat. Kan? Pemimpin, dia juga seorang pemimpin. Madinah ketika itu tak ada sahabat yang berkabung pun. Begitu. Walau macam mana pun, tapi kadang-kadang elok juga kabung 7 hari ni. Kan, kalau di Perak sekarang ni tuan-tuan, tidak ada hiburan, keramaian, pesta tak ada. 7 hari lah. Lepas tu ada balik kan. Ada pula kan. 7 hari ni. Terus tu radio di Perak tuan-tuan, dia mengaji Quran. Quran ni 7 hari. Tuan-tuan tu bagus tu. Mana pemimpin meninggal ni kira bagus juga lah. Kan? Sebab orang semua tak berpesta lah. Tak ada hiburan lah tuan-tuan. Baik, tak apa. Balik kepada kita sebut tadi tentang perbuatan tadi ya, perbuatan. Jadi sesuatu menyekutukan Allah jelas dianggap syirik, apatah lagi perbuatan mengaku diri sebagai Tuhan. Lagi lah kan, sebagai Tuhan tu memang dah macam Dajjal mengaku Tuhan tu Dajjal. Kan? Dajjal mengaku Tuhan. Bahkan ada juga yang berlagak sebagai Tuhan. Satu hal juga kan, yang berlagak macam Tuhan pun satu hal. Macam mana kita berlagak macam Tuhan ni tuan-tuan? Iaitu dalam menggubal undang-undang, peraturan, syariat yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan amlam syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah bagi mereka itu sekutu-sekutu dalam mensyariatkan, bagi mereka mensyariatkan daripada syariat agama yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maknanya Allah dah buat elok dah syariat, peraturan, undang-undang. Tiba-tiba ada manusia lain buat lain. Tuan-tuan, ada manusia buat pula lain pula. Yang Allah buat dia tak ambil, maka dia telah berlagak macam Tuhan. Sebab apa? Sebab yang membuat peraturan syariat ni hanya Allah Ta'ala. Asy-syari' huwa Allah. Kan? Adapun kita hanya laksanakan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kita bukan penggubal kepada syariat. Bukan. Jadi kalau ada orang buat lain daripada apa yang Allah buat, maka dia telah berlagak macam Tuhan. Walaupun dia tak mengaku Tuhan, tapi dia mengambil kerja Tuhan. Nampak tak ni? Itu Allah kata am lahum syuraka, apakah bagi mereka sekutu yang mensyariatkan bagi mereka daripada urusan agama yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita buat peraturan yang tak bercanggah dengan syariat, itu tak ada masalah. Macam peraturan jalan raya, tak ada masalah. Kan? Itu peraturan yang dia ada kebaikan kepada manusia dan dia tak bercanggah dengan syariat, maka peraturan itu boleh dipakai. Tapi kalau peraturan itu jelas bertentangan dengan syariat, maka peraturan itu mesti ditolak. Kan? Dan sesiapa yang menerima peraturan tersebut dengan redha, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam perkara mensyariatkan undang-undang syariat daripada hukum agama yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara beberapa perkara yang berkait dengan hakikat syirik. Jadi jelas kesimpulannya tuan-tuan, syirik merupakan suatu amalan, perbuatan yang sangat besar. Dia punya bahaya dan risikonya, kesannya kepada seseorang yang kita semua kena jaga daripada
melakukan perbuatan ini walaupun sekali dalam hidup kita. Yang ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Kita tak nak kita tergolong di kalangan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik wal iyad billah. Setakat itu dulu untuk pagi ini. Ada cukup dah ada. Sampai pagi dah siap belum? Kalau belum siap ada apa-apa tambahan? Ada tambahan tak? Ya sila Tuan Haji. Syirik tadi. Ha. Kata dia syirik dia berubah. Ya. Ada amalan dia yang dia apa ni buat datang balik. Tak ada dah. Kosong dah. Makna amalan tu dah terhapus. Dia tidak akan makna kata dia tidak akan datang semula dah. Dia tak dikira balik dah setelah mana dia bertaubat kepada Allah. Habis. Maknanya dia kosong. Tapi orang macam mana pun ialah bila orang seseorang tu dia bertaubat, maknanya dosa dia dah habis dah. Cumanya pahala dia tak ada lah. Pahala yang dia buat dulu dah habis lah. Tapi dosa kena dia kena mula balik lah. Dia kena mula balik lah amalan dia tu. Amalan soleh makna dia beramal kan, dia dapat pahala balik lah. Dia bertaubat ya. Hari atau beberapa minit meninggal bertaubat. Jadi mana dia pergi lupa Allah punya kosong juga maksudnya. Tak soal tapi dosa dia tak ada. Dia dah bertaubat, mana dosa dia dah tak ada. Bila dia tak dosa, dia dah bertaubat, dia meninggal, syurga tempat dia. Syurga. Walaupun mungkin dia punya amalan dia tak ada, tapi dosa tu dah tak ada. So seseorang masuk syurga, seseorang masuk neraka tu dengan sebab dosa dia. Dosa itulah penyebab kepada seseorang masuk neraka. Jadi bila dia tak berdosa, penyebab dia masuk ke dalam syurga. Walaupun amalan dia tak banyak. Nampak? Macam orang yang masuk Islam kan? Orang yang masuk Islam, hakikatnya orang yang masuk Islam ni tuan-tuan, sebelum dia Islam, dia sepatutnya melaksanakan kewajipan, yakni taklif, solat, puasa sebagainya dengan sebab dia Islam. Mana dia boleh untuk melaksanakan taklif itu dengan masuk Islam, tapi dia tak masuk Islam, mana dia berdosa. Dia berdosa. Tapi bila dia masuk Islam, dosa yang dia lakukan dia tinggal, makna dia tak solat dan sebagainya kan, sebab dia lagi pun dia tak Islam kan, maka segala dosa yang dilakukan sebelum dia masuk Islam Allah ampunkan. Kemudian dia meninggal, syurga tempat dia. Syurga kan. Ya. Ya. Syirik al-khafi. Syirkul khafi ini ialah dosa besar. Dia tak sampai ke tahap terkeluar daripada Islam. Maksudnya syirik dia ada dua kan. Asyirkul jali, syirik yang jelas, yang terang, yang kita nyatakan ini semua syirik yang jelas, yang terang, yang sampai ke tahap terkeluar daripada Islam. Okey. Yang kedua asyirkul khafi ataupun asyirkul asghar. Dipanggil syirik yang tersembunyi ataupun syirik yang kecil ni ialah melakukan dosa besar seperti riya. Perbuatan riya ni perbuatan dosa besar, tapi dia tak sampai tahap terkeluar daripada Islam. Dia tak terkeluar daripada Islam, dia melakukan dosa besar. Sebab apa? Sebab dia buat bukan kerana Allah. Itu yang dikatakan syirik khafi ni. Sebab dia buat bukan kerana Allah, dia buat kerana nak menunjuk-nunjuk kan? Dia buat kerana nak menunjuk. Dia semayang tu pasal apa? Pasal nak menunjuk kat orang, kata dia semayang kan? Bukan sebab solatnya tu kerana Allah kan? Maka dia telah melakukan syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, yang dia telah melakukan dosa besar. Yang ini tak sampai ke tahap dia terkeluar daripada Islam lagi, tak tertolak. Orang yang melakukan dosa atau orang yang melakukan syirik kecil ni, amalannya tak tertolak lagi. Yang dikatakan amalan tertolak itu ialah syirik yang besar, yang kita bincang tadi tu. Ya. Ya.
pernah kata kan, Ha. kita tak kena laksanakan wudhu. Jadi apa tu bukan orang yang Pasal apa dia tak mau buat tu? mungkin ada rasa pernah ada yang kata kita tak ada jalan wudhu. Jadi mereka ini Ya. syirik ataupun Kalau dia kata kita tidak akan melaksanakan hudud, setakat itu dia melakukan dosa besar. Tak sampai ke tahap terkeluar daripada Islam. Tapi sekiranya dia kata kita tidak akan melaksanakan hudud sebab hudud sudah tidak relevan, tidak sesuai lagi. Dia suatu undang-undang yang kejam, yang zalim. Bila dia ada alasan itu, menyebabkan dia telah menghina Islam. Bila dia menghina, dia akan terkeluar daripada Islam. Tapi kalau setakat macam orang solat lah, seseorang tu dia kata dia tak nak solat. Bila dia tak solat, dia berdosa. Tapi kalau dia kata aku tak nak solat sebab solat ni tak guna pun, solat ni letih penat saja, kan? Ini semua mengarut, kata dia, habis. Mana dia menghina solat, kan? Dia telah menghina solat, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Setakat dia kata kita tidak akan melaksanakan, hanya melakukan dosa besar. Setakat itu. Dah. Okey. Ya. Kalau tolak hadis, Sama, tolak hadis memang jelas. Itu syirik, murtad. Tidak ada takwil lagi dah. Kan? Ni jelas orang tolak hadis ni tuan-tuan memang murtad lah jadi dia. Kan? Macam Pak Kasim. Kan? Kalau Pak Kasim tu dia meninggal sebelum dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Sekiranya dia meninggal tanpa dia bertaubat tu tuan-tuan, haram kita sembahyang jenazah. Pasal dia murtad. Kan? Jelas. Sebab kita tak ada akta murtad. Itu sebab tindakan tak diambil lagi. Kan? Kita hanya ada yang lain-lain je lah. Kan? Sampai ke tahap itu. Jadi walau macam mana pun, kalau dia meninggal tuan-tuan, janganlah. Kan? Memang tak boleh. Dia ni, jenis dia ni tuan-tuan, korek lubang, kambuh, habis. Talqin pun tak payah. Kan? Kemudian balik lah. Habis cerita. Tapi orang hari ni tak sensitif. Tolak hadis ni tuan-tuan, ni masalah. Baik, cukup. Ada sudah harapan dah sedia. Setakat itu dulu untuk pagi ini. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.